Bertemu kembali kita dalam kisah kali ini. Saudara-saudari sekalian, dalam dunia ini terdapat pelbagai kisah mitos ataupun urban legend. Namun tahukah anda, antara mitos ataupun urban legend yang sering menjadi pilihan para penulis atau penggemar cerita seram ialah mitos yang berasal dari negara Jepun. Penonton-penonton sekalian, video kali ini kita akan merungkaikan kisah sebenar dan asal-usul seorang anak gadis yang berasal dari negara Jepun bernama Mori Hikiko. Mori Hikiko sebenarnya seorang budak perempuan yang berumur sekitar 7 hingga 10 tahun. Kehidupan sehariannya tidak sama seperti kanak-kanak lain kerana dia sentiasa menjadi mangsa dera kepada ibunya. Semenjak Mori lahir, ibunya tidak pernah menjaga dan memberi kasih sayang yang cukup kepada Mori. Hal ini dapat dibuktikan dengan fizikalnya yang sangat kurus, pucat dan hampir kesemua bahagian tubuh Mori dipenuhi dengan parut akibat dipukul oleh ibu kandungnya itu. Selain itu, ibu kandungnya juga sering mengeluarkan kata-kata yang mengguris perasaan Mori seperti, "Aku menyesal lahirkan kau. Kau anak yang tak guna. Kau tak sepatutnya hidup. Hidup aku susah sebab kau." Dan banyak lagi. Kesengsaraan Mori tidak berakhir di situ sahaja. Di sekolah, dia akan dibuli dan dipulaukan oleh kawan-kawannya yang lain. Budak-budak yang lain di sekolah itu akan melakukan perkara yang terkutuk pada Mori, seperti meludah, menendang, mencabulnya, mencoteng perkataan yang kesat pada baju, meja, beg sekolahnya dan banyak lagi. Pendek kata, semua orang yang mengenali Mori, sama ada kawan-kawan atau keluarganya, mereka semua tidak pernah melayan Mori dengan baik. Kesedihan dan kemurungan yang dialami Mori terubat apabila dia menjumpai seekor anak kucing di belakang sekolahnya. Kerana tiada siapa pun yang sanggup berkawan dengan Mori, Mori akhirnya menjadikan anak kucing tadi sebagai teman rapatnya. Dia selalu akan memberikan kucing itu makan dan bermain dengannya setelah tamat waktu sekolah. Adanya anak kucing itu membuatkan Mori merasa gembira dan lupa akan kesengsaraan yang dialaminya. Akan tetapi, kegembiraan itu tidak kekal lama setelah pembuli-pembuli di sekolahnya menyedari yang Mori kelihatan lebih ceria dari sebelum ini. Nak dipendekkan cerita, budak-budak itu akhirnya menjumpai anak kucing yang disimpan oleh Mori di belakang sekolah mereka. Dengan kejamnya, budak-budak lelaki tadi melambung anak kucing itu beberapa kali sebelum mengikatnya di belakang kereta milik guru mereka. Mori yang ternampak perlakuan budak-budak lelaki itu bergegas berlari menuju ke arah tempat parking kereta. Dia cuba untuk meloloskan ikatan pada leher anak kucing itu, tapi ianya terlalu ketat. Malangnya ketika Mori cuba membuka ikatan itu, dia terdengar enjin kereta gurunya itu dihidupkan. Gurunya pula langsung tidak nampak Mori kerana pada waktu itu Mori betul-betul berada di belakang keretanya. Kenderaan mula bergerak. Niat Mori untuk menyelamatkan kawan baiknya itu bertukar menjadi satu tragedi apabila tangannya tersimpul dengan tali tadi dan dia diseret oleh kereta yang dipandu gurunya itu. Akibat dari kejadian tadi, seluruh tubuh dan lutut Mori hancur kerana bergesel dengan permukaan jalan yang berbatu. Mori dan anak kucingnya itu akhirnya mati
kerana kecederaan yang parah. Ada beberapa perkara aneh telah berlaku selepas kejadian ngeri itu. Antaranya, budak-budak lelaki yang selalu membuli Mori didapati hilang secara tiba-tiba. Bukan itu sahaja, guru yang terlibat dalam insiden ngeri yang mengorbankan Mori juga tidak dapat dikesan. Beberapa hari kemudian, ada saksi mendakwa yang mereka ada ternampak lembaga perempuan yang mempunyai iras Mori berjalan tempang di sekitar terowong dan bawah jambatan. Ada pula yang mengatakan itu sebenarnya roh Mori yang bangkit untuk membalas dendam pada orang-orang yang pernah menganiaya dirinya. Dan punca roh itu berjalan tempang adalah kerana kesan dari lututnya yang hancur selepas diseret kereta dahulu. Sama ada kisah ini benar atau tidak, anda nilaikan.